Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang bersama saya Fahmi Yusuddin dan rakan setugas Nina Rozman. Sekali lagi hari ini kita Nina. Betul, Dan berganding. seperti biasa kami bawakan kepada anda segala bentuk tumpuan berkenaan ekonomi, bisnes, kewangan, tempatan serta antarabangsa. Untuk itu kita mulakan dengan laporan pertama. Dewan Negara pada Rabu meluluskan rang undang-undang kumpulan wang disatukan perbelanjaan masuk akaun 2022 melibatkan perbelanjaan perkhidmatan 107.72 bilion ringgit. Rang undang-undang yang diusulkan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslani itu diluluskan dengan suara majoriti ahli Dewan Negara selepas dibahaskan oleh 6 senator. Terdahulu semasa menggulung perbahasan rang undang-undang itu, Ahmad berkata kerajaan perpaduan akan sentiasa berusaha memastikan kos sara hidup rakyat di peringkat terkawal. Bagi tujuan itu, beliau berkata buat kali pertama dalam sejarah negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup diwujudkan. Ahmad berkata bajet sementara itu yang telah diluluskan di Dewan Rakyat pada Selasa diperuntukkan untuk 6 bulan pertama 2023. Sementara menunggu bajet sebenar dengan mengambil kira kepentingan penjawat awam serta bantuan tunai kepada rakyat. Ini termasuk bantuan tunai RM150 kepada pelajar sekolah dan rendah dan sekolah menengah yang melibatkan peruntukan sehingga RM450 juta. Majlis Dewan Negara ini akan Sesiapa pun boleh di kalangan anggota pun tak boleh. Baik. Baik, Permodalan Nasional Berhad PNB dijangka akan mengumumkan dividen amanah saham Bumiputera ASB hari ini. Namun cabaran pasaran semasa mungkin memberikan bayangan kedudukan semasa dividen. Apakah cabaran untuk pelabur pasif dalam menentukan portfolio mereka? Apa yang orang ramai perlu faham tentang keadaan ini? Sebelum itu, kita saksikan prestasi dividen ASB sepanjang 10 tahun lepas di mana saya akan mirror dengan iPad saya kalau anda dapat saksikan iaitu saya akan kongsikan di mana dividen ASB iaitu daripada tahun 2011 hingga 2021 iaitu dalam tempoh 10 tahun. Di sini anda dapat saksikan jumlah dividen ASB, bonus ASB dan juga jumlah daripada bawah baris bawah iaitu tahun 2019 kita dapat saksikan daripada tahun 2019 hingga tahun lebih kurang tahun 2017 dan 18 kita saksikan iaitu jumlah dividen ASB sekitar 7 hingga 6 sen dan bonus juga iaitu sebanyak daripada 0 hingga 1 sen untuk bonus dan jumlah untuk dividen ASB daripada tahun 2019 hingga 2018 berada di sekitar 7 hingga 8 sen. Namun pada tahun 2019 kita dapat lihat iaitu trend lebih rendah iaitu pada tahun 2019 dividen ASB sebanyak 5.00 sen dengan bonus iaitu 0.50 sen dan jumlah iaitu 5.50 sen. Namun pada tahun 2020 iaitu tahun yang agak malang di mana dividen ASB iaitu mencatat penurunan yang terendah berbanding tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah 3.50 sen dan bonus juga iaitu 0.75 sen dan jumlah dividen pada tahun 2020 iaitu 4.25 sen. Namun pada tahun 2021 kita perlahan-lahan memasuki fasa pemulihan di mana dividen ASB mencatatkan 4.25 sen iaitu bonus masih kekal sama pada tahun 2020 iaitu 0.75 sen pada tahun 2021 dan jumlah iaitu naik peningkatan sedikit iaitu 5.00 sen dan ini adalah sejarah dividen ASB pada tahun 2019 hingga tahun 2021 dan kalau anda lihat iaitu graf ini menunjukkan sedikit lebih jelas bagaimanakah prestasi dividen ASB sepanjang 10 tahun ini dan di mana anda dapat lihat daripada kanan iaitu menunjukkan dividen ASB, bonus dan juga jumlah ASB iaitu berada di sekitar paras 7 hingga 8 sen iaitu ia melihat trend penurunan secara perlahan-lahan sehingga tahun 2016 dan ia meningkat amat tinggi pada tahun 2017. Namun pada 2018 kita dapat lihat iaitu trend penurunan yang agak ketara sehinggalah pada tahun 2020 iaitu penurunan yang terendah dan pada tahun 2021 ia meningkat sedikit. Dan kalau anda nak tahu, kalau anda dapat lihat graf yang menunjukkan penurunan ini menunjukkan disebabkan faktor ketidaktentuan ekonomi global dan Malaysia juga masih berhadapan beberapa krisis tahun ini terutamanya membabitkan makanan dan kenaikan harga barang yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir serta kesan berterusan inflasi di peringkat global. Jadi bagi mengulas lanjut bersama kita mengenai perkara ini adalah Kamal Mustaza iaitu pengurus Dana Value Partners Malaysia. Kamal, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Jadi Kamal, bagaimana dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ketika ini, jadi bagaimanakah pelabur ini boleh meningkatkan lagi literasi kewangan mereka? Jadi
sememangnya apa yang Nina cakap tadi memang betul. Jadi ketidaktentuan ekonomi masih lagi menghantui pasaran terutama pada tahun ini dan ianya dijangka akan terus berterusan apabila kita memasuki tahun 2023. Jadi sememangnya sebagai seorang pelabur, apa yang dapat kita lihat terhadap pasaran pada tahun ini is a bit heart wrenching lah. Macam kalau kita lihat berdasarkan S&P 500 jatuh year to date lebih kurang 19% berbanding dengan kalau kita lihat indeks komposit Nasdaq pun jatuh sebanyak 32%. Dan ini kalau kita lihat semasa COVID berlaku iaitu pada tahun 2020 pun indeks-indeks tersebut actually naik ke paras yang sangat tinggi walaupun ketika dilanda COVID. Jadi ini adalah satu situasi yang mungkin agak baru untuk para pelabur. Kerana kalau kita nak ikutkan the last actual crisis yang kita hadapi adalah pada tahun 2008 di mana berlakunya global financial crisis itu sendiri. Jadi untuk dalam menghadapi tahun 2023, jadi sememangnya pelabur terus kena be patient, remain calm and try to focus terhadap pelaburan jangka masa panjang. Kerana bila kita lihat berdasarkan dari segi sejarah, sememangnya bear market itu sendiri adalah berlaku, dia punya interval adalah lebih pendek berbanding dengan the bull market. Ya, Kamal, melihat kepada 10 tahun sebelum sejarah ASB, antara 2011 hingga 2018, pengagihan pendapatan ASB mencecah antara 7 hingga 8 sen bagi kadar agihan. Namun sejak 2019, kita boleh tengok trend dia mula merosot dan berlegar sekitar 5 sen. Mungkin boleh dikongsikan apa yang memungkinkan kadar pulangan yang rendah ini? Okey, jadi kalau kita lihat terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira dalam kita nak cuba mengupas kenapa dividen ASB, kenapa trend dividen ASB semakin berkurangan. Jadi kalau kita lihat sejak daripada tahun 2014, kalau kita lihat pulangan atau prestasi FBM KLCI sejak tahun 2014, 7 daripada 9 tahun yang kebelakangan ini mencatatkan penurunan dari segi indeks FPM KLCI. Jadi kalau kita nak faham lebih lanjut, sememangnya pulangan dividen tu actually berdasarkan kepada bagaimana prestasi pasaran saham itu sendiri. Jadi kalau kita tengok daripada segi FPM KLCI punya movement itu sendiri, kita dapat in a way macam some idea kenapa berlaku penurunan dari segi trend. Selain itu, kalau kita lihat size ASB itu sendiri semakin lama semakin membesar. Jadi kalau kita nak in a way it is a curse of being a fund of that size lah. Because dengan size yang begitu besar, opportunity atau peluang untuk pelaburan terutamanya terhadap pasaran domestik adalah agak terhad. Jadi untuk ASB itu sendiri, mereka terpaksa diversify diorang punya portfolio into global asset as well. Jadi kalau kita lihat berdasarkan laporan tahunan pada tahun lepas, banyak 87% perumpukan aset telah di-channelkan untuk foreign asset itu sendiri. Jadi seperti yang Kamal cakap tadi, kita perlu diversify, iaitu mempelbagaikan lagi portfolio pelaburan. Jadi adakah pada ketika ini dengan keadaan ekonomi ketika ini agak susah untuk kita mencapainya? Diikuti juga dengan banyak laporan mengatakan kemungkinan kita akan menghadapi kemelisitan, bukan kemelisitan saja, mungkin krisis lain yang melibatkan di mana diikuti juga dengan kenaikan harga barang, semua makanan. Jadi bagaimana, adakah langkah terbaik untuk portfolio untuk meningkatkan diversify dalam portfolio pelaburan? Jadi sememangnya diversification atau kepelbagaian portfolio merupakan satu perkara yang kita selalu akan recommend kepada para pelabur untuk lakukannya. Kerana kalau boleh kita nak reduce the konsentrasi aset dalam seseorang itu punya portfolio lah. Jadi sememangnya kepelbagaian akan memberikan peluang yang lebih baik untuk para pelabur, terutamanya ketika pasaran yang tidak menentu. Jadi rather than having your asset macam concentrated into one single asset classes, try to diversify it again. Kalau your portfolio is more concentrated into Malaysia punya portfolio, try invest overseas, and at the same time try to look into other asset classes like commodity yang terutamanya macam di kala kita menghadapi situasi inflasi. Jadi aset-aset yang bersifat hedging against the inflation
probably merupakan salah satu consideration yang perlu pelabur ambil kira lah. Baik, kemungkinan ASB akan dijangka untuk diumumkan pada hari ini. Jadi untuk Kamal sendiri, apakah jangkaan Kamal mengenai ASB dividen untuk tahun 2022? Okey, jadi sebagai salah seorang pelabur dalam ASB sendiri, saya mengharapkanlah memang mengharapkan pulangan yang lebih tinggi untuk tahun ini. Tapi namun kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Jadi the reality is kalau kita lihat FBM-KLCI sehingga kini daripada awal tahun sehingga kini sudah jatuh sebanyak 6%. Ini berbanding dengan 3% jatuh pada tahun lepas. Jadi kalau nak be realistik, saya menjangkakan ianya di antara 4.5% sehingga 5%. Ya, baik, itulah penjelasan yang diberikan kepada mungkin orang-orang yang nak faham. Kita menunggu pada jam 11 ini dan sememangnya kadar dividen DSB yang akan diumumkan sebentar lagi menjadi cerminan kepada prestasi ekonomi pada tahun ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kamal Mustazhar, Pengurus Dana Value Partners Malaysia. Dan kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.